Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu alhamdulillah wassalatu alhamdulillah wassalatu alhamdulillah ala kulli hali wa kulli ni'matin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ighfir lana hubana wa khatayana wa hayyi lana min amrina rasyada faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna khairan hadzal yaum, ya Allah jadikanlah hari ini hari yang baik pada diri kami. Allahumma ja'alna khairan hadzal yaum, fathahu dibukakan kepada kami pintu-pintu kefahaman, wa nasarahu pertolongan wa hudahu petunjuk hidayah daripadamu ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna khairan hadzal yaum, fathahu wa nasarahu wa nurahu wa hudahu wa barakatuhu, dan keberkatan dan keseluruhan daripada amal soleh yang kami lakukan, keberkatan pada hari yang penuh keberkatan ini, keberkatan di atas apa yang telah engkau tetapkan ya arhamar rahimin. Birahmatika nastaghiitsu bika ya arhamar rahimin. Faghfir lana, maafkanlah kami ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Sungguh sebenar-benarnya engkau lah ya Allah yang maha memaafkan dan mengampuni atas segala kesalahan dan kesilapan kami. Ya arhamar rahimin, wahai Allah, Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, pagi ini terluang waktu yang ada, insya-Allah kita telah pun selesai melaksanakan kefarduan utama, melaksanakan solat subuh, dan kita telah berzikir dan kita telah berdoa dan apa sahaja daripada kehendak kita, keperluan kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah telah pun selesai, dan pagi ini insya-Allah saya berkongsi kan, nak kata kuliah subuh tu tak subuh lah tak, tapi kuliah subuh kan, nak kata duha kejap lagi. Baik. Apapun, alhamdulillah, insya-Allah selamat berpuasa untuk hari yang kedua. Mudah-mudahan semua sekali beroleh kesihatan yang baik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Insya-Allah baik. Pagi ni bicara tentang Ramadan ini tak adalah tajuk khusus kan, sebab kita ni pada hari yang kedua untuk berpuasa pada bulan tahun ini 1441 Hijrah ni. Perkara utamalah kita ambil dari sudut sikap ya, dari sudut sikap dalam kita menghadapi apa sahaja ujian Allah Ta'ala, lebih lagi sedang berlaku sekarang ini, dan sedang tambahan pula kita adalah orang yang sedang melaksanakan kefarduan ini, perintah Allah Ta'ala, puasa pada musim PKP ini tak. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Satu pengalaman pertama keseluruhan daripada mereka yang sempat melalui fasa-fasa kehidupan. Maka ini bagi diri saya juga adalah satu pengalaman pertama berpuasa dan menyambut Ramadan kita dalam suasana sebegini. Maka perkara pertama dalam sudut sikap kita adalah hendaklah perbaiki niat kita. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal tidak kita diperintahkan ke atas kita semua, diperintahkan oleh Allah Ta'ala apa dia? Supaya menyembah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan seluruh daripada ibadat kita. Maka niat untuk melaksanakan keseluruhan daripada ibadah ini dengan sebaik mungkin, maka ini adalah perlu kita perbetulkan dengan niat dalam diri kita, dalam hati kita, seperti mana kita niat dalam bahasa kita pun tak apa, bahasa yang kita faham pun tak mengapa. Contoh yang kita niat sekarang ni sedang berpuasa kita ni, kurang-kurangnya kita sebutlah ya Allah,
terimalah ibadah aku ini ya Allah, aku berpuasa kerana-Mu ya Allah, maka terimalah ya Allah. Apa sahaja dari sudut bahasa kita, bagi tahu kepada hati kita, bagi tahu kepada seluruh jasad kita ini agar mengikhlaskan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Soal dalaman ni hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita tak tahu. Soal ikhlas hati ni, wallah Ta'ala alam, sekian ada kitanya adalah masing-masing dengan urusan ibadah kita kehadap Allah Ta'ala. Namun untuk memulakan kepada perbuatan mencapai kepada ikhlas, maka hendaklah diperbetulkan niat itu. Maknanya kita bukan duduk dalam keadaan yang biasa. Contohnya begini. Lazimnya kalau kita masuk bilik air, apa yang kita buat? Dengan kita pakai tualanya, apa yang kita buat? Lazimnya kita akan berada dalam situasi yang biasalah. Masuk dengan sama ada nak mandi, masuk ataupun nak buang air. Lazim kalau dah siap dengan tuala apa, kita pun masuk mandi. Kalau mandi niat sebagai mandi biasa lah. Tapi sekiranya masuk kita memang nak mandi, namun disertakan niat agar kita bersih tubuh badan, kita nak beribadah kepada Allah Ta'ala dengan keadaan fitrah, suci, bersih. Tambah niat gitulah. Niat mandi khusus tu mandi khusus. Mandi mandi wajib tu hatul satu sudut. Cuma dalam mandi biasa ni, niat hanya beza niat kata aku mandi ni ya Allah kerana nak bersihkan badanku ya Allah untuk beribadah kepadamu dalam keadaan fitrah. Dah lain dah. Sama dengan puasa, hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dia tidak semudah kita ucap aku puasa, tak, dia kena buat dengan seluruh daripada perbuatan ibadah itu, lambang kepada ketaatan itu, maka kita buat tanpa dipaksa. Kita boleh ngaji Quran dengan baik, kita tambah dengan solat-solat sunat. Okey, maksudnya selepas subuh ni kita sambung terus dengan apa saja yang tidak memaksa kita untuk terus nak tidur. Subuh ni, lepas ni terus nak tidur, lepas tu bangun pukul 2 tengah hari, lepas tu solat-solat tidur balik. Keadaan ini tak sampailah kepada matlamat ataupun tujuan kepada ibadah kepada Allah Ta'ala itu dengan penuh keikhlasan. Kalau bincang memang panjang lah hadirin. Cuma kita ambil satu pendekatan yang mana kita nak buat ni dengan rela hati. Kita nak buat sungguh-sungguh mohon kepada Allah Ta'ala. Seperti mana yang saya kongsikan petang semalam, doa ringkas. Doa. Yang mana doa ni saya bacakan lagi sekali untuk ingatan pada diri saya dan semua yang bersama pagi ini, iaitu doa Allahumma alhimni rushdi wa'aizni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku petunjuk ke arah kebaikan, wa'aizni min syarri nafsi, dan mohon perlindungan, lihara, jagaan daripada Allah Ta'ala daripada kejahatan diri kita sendiri. Maka dengan melakukan seluruh daripada ibadah ini, dengan mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, subhanallah, satu perkara yang terbaik, satu perkara yang amat-amat kita harapkan. Allah bimbing kita, Allah ajar kita, Allah tarbiyah kita melaksanakan seluruh ibadah ini kerana Allah Ta'ala. Seperti mana juga Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku untuk bersyukur. Seorang Nabi berdoa, seorang Rasul berdoa agar diilhamkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu juga lambang keikhlasan seseorang itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia boleh bersyukur dengan seluruh daripada nikmat dan minta Allah Ta'ala ilhamkan. Kita ni nak syukur macam mana? Sekiranya Allah tidak ilhamkan kepada kita untuk menyebut Alhamdulillah, maka seluruh daripada nikmat yang kita dapat selama ini pun sebagaimana yang kita rasa bolehlah. Macam hak itu hak kita lah.
tak kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Jelas. Maka bila perbaiki niat ni, semua yang dikasihi Allah Ta'ala tahu. Dari sudut pelaksanaan sahaja yang perlu ditambah nilai. Praktikkan dia dengan lebih baik. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, bila kita ambil makna daripada firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, maka Allah perintah ke atas diri kita dengan mana kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu, maka kita usaha untuk mengikhlaskan diri kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebaik mungkin. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala, seorang waliullah dan seorang daripada ilmuwan para ahli ulama, yakni Sufyan At-Thawri rahimahullahu ta'ala, dengan kehebatan ilmu dan kewarakannya juga pernah berkata soal tentang memperbaiki niat ni, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar melainkan niatku sendiri untuk ikhlas kepada Allah. Seorang alim tu, alim ulama tu, Sufyan At-Thawri rahimahullah ta'ala pun berkata, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar melainkan niatku untuk ikhlas kepada Allah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga berkata, tiada ada yang paling sukar dalam seluruh kehidupanku bila saat berbicara dengan hatiku. Adakala dia bersatu dengan diriku, adakala dia menentang diriku. Gitu ada di semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kita pasal niat, alim ulama, ilmuwan pun senantiasa berusaha memperbaiki seluruh amal solehnya kehadap Allah Ta'ala, sedangkan kita ni orang biasa, bagaimana seluruh kehidupan kita ambil cakna ataupun tidak, maka banyak kerugian yang akan berlaku sekiranya kita usaha untuk terus membaiki, membetulkan, menambah nilai atas diri kita untuk mencapai sesuatu yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Maka inilah yang kita perlu pada sikap kita. Yang kedua adalah berdoa kehadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoa ni hadirin, berdoa ni dia secara khususlah kan, secara khusus dengan waktu-waktu tertentu, dengan munajat kita pada waktunya, berdoa. Namun ada masanya kita boleh berbicara atau dipanggil bermonolog kita dengan Allah Ta'ala, dengan suara hati kita. Bila-bila masa. Soal dalam perjalanan kau, dalam saat kita, dalam masa mana, kita tengah bawa kenderaan kau, kita tengah berjalan kau, kita tengah baring kau, atau waktu mana sekalipun, soal berdoa ni, semua dikasih Allah Ta'ala letak dalam keadaan yang kita terbuka. Yang khususlah boleh. Yang khusus waktu mana kita berdoa dalam solat. Dalam solat pun kita boleh berdoa. Selepas solat lah. Solat sunat, solat fardu. Waktu-waktu yang tertentu. Maksudnya sepanjang, contoh kita selepas fardu subuh, sebelum terbit matahari, kita membaca Al-Quran. InsyaAllah kan, kita baca Al-Quran. Baik, saya suka amalkan satu keadaan yang mana selepas membaca Al-Quran, kita berdoa. Ataupun tengah baca Al-Quran, kita faham ayat-ayat tertentu yang mana ayat-ayatnya menuju kepada doa, menuju kepada perkara yang kita nak. Contoh tadi, kita ambil contoh paling mudah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Kita baca, kita pun faham. Saat tu kita pun baca. Terus sebut, Ya Allah, letakkanlah aku ini, Ya Allah, sebagai orang yang ikhlas beribadah kepadamu, Ya Allah. Doa lah tu. Iringi terus. Lebih lagi, bila doa tadi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayangmu, Ya Allah, kumpullah aku ini, diriku di kalangan orang-orang yang hamba-Mu yang beramal soleh. Apa yang patut kita buat? Kita baca, kita faham, amin. Kita dengar perkataan
masuknya orang-orang yang beriman itu ke dalam syurga Allah Ta'ala, kita pun sebut Allahumma razuqni ya Rabbi. Doa lah tu. Doa lah tu. Adab bila dengar kataan syurga. Maka kita sebut Allahumma razuqni, ya Allah, rezekikanlah kepada diriku untuk beroleh syurgamu. Macam tu. Bila dengar perkataan orang yang mendapat azab seksa, maka kita apa? Sebut. Nak sebut insya-Allah. Tak. Sebagai azab seksa kubur ataupun neraka, maka kita pun sebutlah doa juga. Sebut apa? Wa iyazubillah. Kita tak nak, ya Allah. Baik. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala dalam soal doa ini adalah mari pada diri kita bila-bila masa adalah kita orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Dalam seluruh perjalanan kehidupan hari ini, hari pertama dalam kehidupan kita hari ini, saya selalu diingatkan begitu, menyebut selalu dan ingatkan selalu bahawa hari ini hari pertama dalam seluruh kehidupan kita dan seluruh makhluk hari ini hari pertama dalam seluruh kehidupan dia. Sebab tak ada lagi orang yang hidup esok. Tak ada orang yang dah pergi esok hari. Tak ada. Kita semua sama-sama seluruh alam hari ini adalah hari yang pertama dalam kehidupan dia. Hari yang kedua meraihkan bulan Ramadan. Ada kita berpuasa. Tapi dalam kehidupan kita, sejarah kehidupan kita, inilah hari yang kita bangkit. Hari ini adalah hari pertama dalam kehidupan kita. Maka buatlah yang terbaik. Doalah, ya Allah, tadi rusydi, kita diilhamkan untuk membuat kebaikan-kebaikan. Maka dalam bulan Ramadan ini pula banyakkanlah berdoa agar kita seluruh daripada amal soleh yang kita lakukan ini Allah terima, insya-Allah. Baik, sikap kita yang ketiga. Pertama tadi, dalam kita meraihkan Ramadan, yang pertama kita perbaiki niat kita. Yang kedua, kita berdoa. Yang ketiga, kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Yang utamanya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya dalam bulan Ramadan ini, bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk, hudan linnas, yang menjadi petunjuk pada sekalian manusia, wa bayyinat minal huda, yang menerangkan, yang menjelaskan setiap daripada petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan dia membezakan antara hak dan yang batil, yang benar ataupun yang salah. Baik, Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Maka Al-Quran ini bawa tiga perkara. Sebab tu banyakkan baca Al-Quran selain daripada bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain pun dalam seluruh kehidupan kita, hari-hari yang lain pun baca Al-Quran, sebab dia bagi tiga perkara. Manfaat membaca Al-Quran, pertama, hudan linnas, memberi petunjuk ke atas manusia, wa bayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala, wal furqan, dan dia membezakan antara hak dan yang batil. Boleh ya? Asasnya tiga perkara ini. Bila membaca Al-Quran, memang kita akan dapat benda ni. Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam seluruh kehidupan ini apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Diterangkan dahulu, menjelaskan kita apa yang patut kita buat. Ini sebabkan Al-Quran kan manual kehidupan kita. Kalau sebuah kenderaan ada manual dia, mesti menggunakan manual itulah sekiranya ada masalah pada kenderaan itu. Tuan-tuan pakai kereta apa? Tuan-tuan pakai kereta Proton, boleh tak guna manual kereta Toyota? Kereta kita ada masalah, kereta kita Proton ada masalah enjin, ambil manual panduan kereta Toyota. Boleh selesai masalah? Tak boleh selesailah. Tak. Hadirin, ada masalah tentang diri, serabut ke,
ada apa sahajalah ujian dalam kehidupan ini. Nak rujuk kepada siapa? Nak rujuk kepada siapa? Nak ambil pedoman daripada mana? Buku mana? Tak salah nak rujuk kepada manusia, namun mesti kembali kepada Allah Ta'ala. Itulah keutamaan dia. Kerana Al-Quran ini memberi petunjuk ke atas manusia. Itulah manual kita. Itulah pedoman, benda yang kita boleh rujuk dan kita tahu. Inilah jawapan sebenarnya perlu kita ambil. Kerana daripada pedoman itu, sekiranya tak faham, Allah menjelaskan lagi. Allah menerangkan lagi apa yang patut kita buat dengan setiap daripada petunjuk-petunjuk hidayah Allah Ta'ala itu. Kemudian, wal furqan, membezakan di antara kita apa yang hak, apa yang batil, semua hadirin maklum. Semua yang kita tahu, yang ini benar, yang ini salah. Orang yang beriman, saat dia melakukan suatu perkara, kesilapan atau apa sahaja yang cenderung kepada berdosa, jauh di sudut hatinya itu, Allah datangkan satu rasa. Allah datangkan satu rasa, tak boleh buat ni, salah ni. Itu. Sekiranya langgar, maknanya kita adalah orang yang telah pun menafikan pada Al-Quran itu, yang menerangkan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala yang boleh membezakan. Yang boleh membezakan. Bila kita menafikan, maka kita telah menafikan nilai keimanan kita kehadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, baca Al-Quran, ambil masa, kemudian dengan niat juga, perbetulkan niat, jangan usah nak kejar kerana nak khatam dalam bulan ini semata-mata. Bimbang kalau berpuasa dalam dalam bulan ini, baca Quran banyak dengan niat nak khatam, bimbang nanti selepas bulan Ramadan Quran ditinggalkan. Sebab niat nak baca kerana nak khatam dalam bulan ini semata-mata. Masuk bulan-bulan yang lain, bimbang kalau terbiar gitu Quran, berjumpa pula tahun depan. Baru nak buka balik. Kita risau yang itu. Maka inilah kena perbetulkan niat. Kita memang nak baca Al-Quran. Kita memang nak baca Al-Quran. Baik, antara lainnya yang hadis diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut anna Jibril kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ana kulla 'amin marrah wa 'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida fihi atau kama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Jibril akan mengulang bacaan Al-Quran bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun sekali. Dan ketika tahun kewafatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril mengulanginya sebanyak 2 kali. Itu antara perkara yang kita kena cakna dan maklum, dan semua yang dikasihi Allah Ta'ala tak rugi mengambil tahu, membaca, mengibrah daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Sungguh Al-Quran satu pedoman yang cukup hebat. Dia menerangkan kepada kita perkara yang lepas. Dia bagi tahu apa yang berlaku pada perkara-perkara yang lampau. Kemudian dia menerangkan kepada kita apa yang boleh kita buat, apa yang patut kita buat dalam hari keadaan sekarang. Dan Al-Quran menerangkan perkara hadapan. Al-Quran dalam 3 masa. Kita baca sahaja, dia terangkan perkara lalu, dia menerangkan apa yang boleh kita buat sekarang, patut kita buat sekarang, dan dia bagi tahu terus apa yang akan berlaku pada masa-masa akan datang. Sebab itu tak rugi kita menggunakan manual kita Al-Quran ini, kita dah pun mendapat petunjuk bagaimana nak melalui kehidupan akan datang. Esok, lusa dan seterusnya sehingga hayat kita diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, berapa perkara dah kita ya? Tadi 3 dah. Ini kita perbetulkan niat, kemudian kita berdoa, banyakkan berdoa, kemudian kita banyakkan membaca Al-Quran. Baik, banyak tak kalau nak bincang tak? Okey.
Lagi pun tak ke mana-mana kan? Ke ada nak pergi sarapan? Tak. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Baik, kita sambung sikit lagi. Yang keempat, dalam sikap kita dalam meraihkan Ramadan ini, yang keempat, bersedekah ataupun kita memberi makan. Baik, banyakkan kita bersedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang mana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihi mursalah. Atau kama ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi, kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas, yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah seorang Nabi dan Rasul yang amat pemurah, paling pemurah. Masuk Ramadan, dia menjadi lebih pemurah. Ketika Jibril alaihissalam bertemu dengannya, adalah Jibril bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran. Tadabbur, kemudian membaca, buat apa sahaja, mengulang kaji. Kemudian Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Ajwadu bi khairi min rihi mursalah. Laju dalam membuat kebaikan. Pemurah sungguh-sungguh. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, walaupun kita dalam tempoh PKP ini tak dapat kita nak meraihkan Ramadan kita seperti tahun-tahun yang lalu, kita selalu menginfakkan makanan, minuman, menjamu selera orang berbuka puasa. Kita berkongsi dengan pihak masjid ataupun tajaan secara khusus, tak dapat buat seperti biasa, maka perkara ini tetap tidak terhalang kerana dengan dunia teknologi hari ini, kita boleh salurkan kepada sesiapa yang menguruskannya. Kan banyak orang minta mereka-mereka yang sedang mohon infak untuk menaja mereka-mereka yang terkesan dengan PKP ini kan, yang hilang pendapatan. Kita boleh taja, salurkan sahaja ke akaun-akaun yang telah ditetapkan oleh pihak masjid atau individu yang bertanggungjawab menguruskan suatu NGO ke apa, semua sekali. Maka tak ada halangan, tetap kita boleh laksanakan dengan perbetulkan niat kita, banyakkan amal soleh, berdoa dengan setiap daripada apa yang kita infak, yang kita sedekahkan itu, Allah Ta'ala permudahkan. Dan jangan risau, dengan bersedekah kita tak rugi dan kita tak miskin dengan berinfak dan bersedekah. Jadi orang yang lebih pemurah untuk lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, untuk menambah nilai kualiti puasa kita. Dan dalam bulan Ramadan ni kan, tak dapat banyak bagi kepada orang luar, maka saat kita berkumpul dengan keluarga ini, maka ambil juga peluang untuk menjamu selera dengan ahli keluarga, dengan orang kata menginfakkan juga makan minum kita ni dengan ahli keluarga kita, saudara mara kita, salurkan juga. InsyaAllah jadi orang yang lebih pemurah dan banyakkan kita bersedekah dalam bulan yang penuh keberkatan ini.
Baik semua yang dikasihi Allah Ta'ala, akhir sekali dalam sikap kita menyantuni bulan Ramadan ini, yang kelimanya, yang ini sunat tambahan, mohon kepada Allah Ta'ala diilhamkan rusydi ibadah yang terbaik untuk kita lakukan, iaitu qiyam, yang ini melaksanakan qiyamul lail. Sekiranya kita faham dengan situasi sekarang, nak buat qiyamul lail ni kira-kiranya mudah dah sekarang ni sebenarnya. Hadirin semua bangun sahur pukul berapa? Bangun sahur pukul berapa? Saya ni dekat Kelantan sekarang, PKP kat Kelantan ni dah lama dah ni, bermula daripada PKP fasa pertama lagi ni. Sampailah sekarang kita di Kelantan subuh pukul 5.46. Subuh 5.46. Jadi lazim kita bangun pukul berapa? Kita bangun pukul 5. Bila bangun pukul 5, contoh bangun pukul 5. Bangun, terus pergi bersihkan diri, pergi mandi, ambil minuman sedikit, kemudian makan kurma dalam 2 biji ke 3 biji. Pergilah buat qiyamul lail. Pergilah solat 2 rakaat. Pergilah solat tahajud. Pergilah solat taubat. Buat 2 rakaat. Semua 10 minit. Contoh. Kemudian buatlah persiapan untuk bersahur. Ya. Sekiranya bangun pukul 5 terus makan, minum apa semua sekali, basuh muka sahaja, so macam mana selepas tu? Ambil pendekatan. Ambil peluang ini. Maksudnya sebelum bersahur itu kita buat tahajud. Paling utama sungguh bersihkan badan, bersihkan diri. Tukar pakaian. Pakaian tidur terus tukar, pakai pakaian yang baru. Okey, pakaian baru ni pakaian yang ibadah kita, yang bersih. Kemudian buat solat sunat. 2 rakaat ke 4 rakaat ke, terpulang. Inilah ruang yang ada, yang boleh kita ambil, yang boleh disiplinkan sebelum kita bersahur. Tak buat rugi. Sungguh disiplin, minta Allah Ta'ala, ya Allah kuatkanlah diriku untuk beribadah agar dapat melaksanakan ini. Lebih-lebih lagi bangun buat solat taubat. Lepas tu 2 rakaat tahajud. Allah Akbar. Sungguh buatlah. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama imanan hatta yang sarifa kataballahu lahu qiyamal lailah." Sesiapa yang solat tahajud qiyam bersama imam sehingga selesai, maka Allah telah memberikannya ganjaran qiyam sepanjang malam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Man qama ma'al imam, orang yang sama melaksanakan qiyamul lail ini, yang membangunkan malam dia dengan imam, Allah telah menetapkan ganjaran yang besar seolah-olah qiyamnya mendapat qiyam sepanjang malam. Qiyam maknanya menghidupkan suasana malam Ramadan itu dengan tahajud, dengan membaca Al-Quran, dengan membuat solat-solat sunat dan pelbagai. Maksudnya menghidupkan suasana malam Ramadan dengan sebaik mungkin. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, 5 perkara yang saya bincangkan pagi ini dalam meraihkan Ramadan dan kita berpuasa hari yang kedua ini. Pertama, perbetulkan niat. Yang kedua, kita banyakkan berdoa. Kemudian membaca Al-Quran banyak-banyak. Kemudian kita bersedekah, buat amal soleh dengan melalui jalan sedekah, infak bagi orang makan. Dan yang kelima menghidupkan malam bulan Ramadan ini, bermula daripada kita tarawih sampai kita tidur kejap, kita bangun balik, hidupkan. Maka semua ini adalah satu daripada ganjaran yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk digandakan sebanyak mungkin pahala-pahala yang mana Allah Ta'ala rezekikan kepada kita bighairi hisab.
tanpa batasan seluruh daripada ganjaran-ganjaran kita perolehi, maka saat ini rebutlah sebaik mungkin. Saya berpesan untuk diri saya khususnya, dan saya berpesan juga kepada sahabat-sahabat yang bersama pagi ini, mudah-mudahan dengan ruang masa bersama daripada awal tadi sampai sekarang, Allah berkati, Allah mudahkan segala urusan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang bersama dengan saya pagi ini atas urusan kehidupannya hari ini. Allah ya'asir wa la tu'asir, ya Allah permudahkan ke atas diri kami dan usah disukarkan ke atas seluruh perjalanan diri kami hari ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak engkau bebankan ke atas diri kami adalah pada hari ini satu perkara yang mana biarlah kami mampu untuk melalui dengan sebaik mungkin. Barik lana, berkatilah ke atas kehidupan kami fi hayatina fi yaumul sa'adah, dengan penuh keberkatan pada hari yang penuh kebahagiaan ini. Berkatilah kehidupan kami hari ini ya Allah dengan seluruh perjalanan yang engkau redai, dan puasa yang kami lakukan pada hari ini, puasa yang engkau redai, puasa yang engkau terima ya Arhamar Rahimin. Allah ya Karim, birahmatika nastaghi subika ya Arhamar Rahimin. Kami mohon hanya padamu ya Allah pertolongan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Sesungguhnya kami nyatakan keimanan kami kehadapmu ya Allah, dan padamu kami berserah diri ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah yang penyayang. Fakru Zulhilmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dan sihat juga ke atas kamu dan semua yang bersama dengan kita pagi ini. Matahari pun dah naik, dah cerah dah ni. Selamat beristirahat dan beribadah. Barakallahu fikum jami'ah, sehingga kita bertemu lagi dalam kuliah-kuliah yang insya-Allah akan saya kongsikan banyak lagi kaitan dengan Ramadan ini. Jumpa lagi. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.